Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala amma ba'd. Yang berusaha, Tuan Pengetua, barisan penolong kanan, guru-guru kanan, sahabat-sahabat para guru, para ibu bapa, seterusnya pelajar-pelajar yang saya kasihi sekalian. Alhamdulillah pada malam ini dapat sama-sama kita bacakan surah Yasin. Dan insya-Allah kita akan tengok sedikit makna surah Yasin ini. Ayat yang pertama, Allah Ta'ala berfirman, Yasin. Ulama-ulama tafsir mengatakan maksud Yasin ini tidak ada siapa yang tahu, melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala a'lamu bimuradihi. Namun begitu, terdapat juga ulama-ulama tafsir yang mentafsirkan Yasin, perkataan Yasin pada 5 pendapat. Yasin ni ada 5 pendapat. Ni Yasin. Yasin khamsatu aqwal, ada 5 pandangan. Ahaduha, pandangan pertama, makna Yasin ialah makna ya insan, wahai manusia. Yasin, maksud dia ya insan. Satu pandangan. Pandangan yang kedua, annaha qasamun aqsamallahu bi. Ini adalah satu gaya Allah Ta'ala gunakan untuk bersumpah. Macam orang Melayu kalau bersumpah, demi Allah, gitu. Jadi Allah Ta'ala ni dia bersumpah, dia guna Yasin. 2. Yang ketiga, makna yang ketiga, Yasin juga sebahagian ulama mengatakan makna Muhammad. Yasin maksud dia ya Muhammad. Sebab itulah kita bila kita berselawat, kita kata salatullahi salamullah ala taha rasulillah. Salatullahi salamullah ala Yasin. Yasin tu maksud dia Muhammad. Sebab tu ada orang Melayu nama Yasin. Sebab Yasin tu dengan nama Muhammad. Itu pandangan yang ketiga. Pandangan yang keempat, Yasin dengan makna ya rajul, wahai lelaki. Dan pandangan yang kelima, Yasin adalah salah satu daripada nama Al-Quran. Jadi kesimpulannya ada pelbagai pandangan dalam memahami makna Yasin. Tetapi hanya Allah Ta'ala sahaja yang mengetahui sebenarnya makna Yasin. Baik, itu ayat yang pertama. Kita pindah kepada ayat yang kedua. Wal Qur'anil Hakim. Demi Al-Quran yang kukuh. Yang kukuh ayatnya banyak hikmatnya. Wal Qur'anil Hakim. Demi. Wa di sini dia panggil wa demi. Wa sumpah. Demi Al-Quran yang mana uhkimat ayatuhu, ayat-ayatnya kemas, ayat-ayatnya penuh dengan hikmah, ayat-ayatnya penuh dengan ilmu pengetahuan. Jadi bila Allah Ta'ala bersumpah dengan Quran, mesti Allah ada satu statement yang Allah Ta'ala nak bagi tahu. Macam kita lah, bila kita bersumpah demi Allah, maka kita nak buat satu statement supaya orang percaya. Sesungguhnya aku adalah guru di sekolah taman universiti. Jadi orang tak berapa percaya, kita pun cakap demi Allah. Jadi orang kafir Quraisy ni tak berapa percaya bahawasanya Nabi Muhammad itu salah seorang daripada Rasul yang diutuskan oleh Allah. Allah Ta'ala bersumpah, wal Qur'anil Hakim, demi Quran yang kemas, gagah, kuat, ayatnya penuh hikmat, penuh ilmu. Demi Al-Quran, innaka laminal mursalin, sesungguhnya engkau wahai Muhammad benar-benar Rasul yang diutus. Sebab orang kafir Quraisy nafikan Muhammad ini sebagai Rasul. Maka Allah Ta'ala nak perkukuhkan kenyataan Nabi sebagai Rasul. Allah Ta'ala bersumpah, sesungguhnya kamu wahai Muhammad merupakan Rasul yang diutus. Okey, dan engkau bawa apa? Ala siratim mustaqim. Engkau berada di atas jalan yang lurus. Maknanya siapa-siapa nak benar, nak berada dalam kebenaran, dia kena ikut jalan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tunjukkan. Kalau ikut jalan orang lain tunjukkan, tak betul. Sebab hanya Nabi Muhammad sahaja yang diiktiraf jalan yang dibawa olehnya, agama yang dibawa olehnya, agama yang betul. Kalau duduk minat jalan K-pop, tak bawa ke syurga. Kalau duk minat jalan Hindustan, tak bawa ke syurga. Kalau minat jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, confirm ke syurga, kerana Allah Ta'ala berfirman ala siratim mustaqim. Nabi Muhammad berada di atas jalan yang benar. Dan Quran Nabi Muhammad ini sebenarnya datangnya daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah. Quran diturunkan oleh Allah. Maka Allah tegaskan pada ayat yang kelima,
tanzilal azizir rahim. Diturunkan Al-Quran daripada Allah, diutuskan Nabi Muhammad pun daripada Allah. Allah mana? Al-Aziz. Allah yang maha gagah perkasa. Al-Aziz maksud dia gagah perkasa. La yaghlibuhu ahad. Tidak ada siapa dapat menewaskannya. Itu Al-Aziz. Walaupun Allah perkenalkan zat dia sebagai gagah perkasa, tapi Allah Ta'ala perkenalkan satu lagi sifat Allah, Ar-Rahim. Walaupun dia gagah perkasa, boleh buat segala-gala yang nak buat, dia tetap Tuhan yang amat penyayang. Jadi Allah Ta'ala gabungkan dua nama Allah. Satu Aziz, gagah perkasa, tak kalah-kalah. Takkan kalah dia. Dia pasti menang. Namun begitu, Tuhan ini tetap penyayang. Dan kalau kita tengok, yang Allah Ta'ala suruh kita ulang-ulang banyak-banyak ialah sifat penyayang Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Tu sifat penyayang lah. Allah Ta'ala tak ajar Bismillahirrahmanirrahim Jabbar, Bismillahirrahmanirrahim Muntaqim. Allah Ta'ala tak ajar gitu kita baca. Allah Ta'ala ajar Bismillahirrahmanirrahim sebagai nak menyatakan sayang Allah lebih daripada garangnya, walaupun dia garang, walaupun dia gagah, walaupun dia berkuasa, tapi sayangnya sabaqat rahmati ghadabi. Kata Allah dalam hadis kursi. Firman Allah dalam hadis kursi yang disabdakan oleh Nabi, sabaqat rahmati ghadabi. Rahmat kasihku lebih laju daripada marahku. Dia tak macam saya. Saya ni marah lebih laju daripada sayang. Saya lah. Tengok pelajar buat salah, asyik nak marah je. Laju je nak marah. Tengok pelajar buat baik, susah nak puji. Sebab kita manusia. Tapi kalaulah kita dapat ikut sifat Allah ni, sebab Nabi kata takhallaqu bi akhlaqillah, kamu berakhlaklah dengan akhlak Allah. Jadi kalau cepat sayang, cepat penyayang daripada pemarah, itu sifat Allah Subhanahu wa taala yang pasti, yang mesti kita ikuti. Terutamanya guru-guru lah. Guru-guru ni jangan cepat marah daripada sayang. Kena cepat sayang daripada marah. Itu yang disebut, yang diajar oleh Al-Quran Karim. Baik. Allah Ta'ala ni, dia kata tu, aku hantar Nabi, aku turunkan Al-Quran. Baik. Aku hantar Nabi, aku turunkan Al-Quran ni. Okay. Untuk apa? Why? What's the objective? Ma huwal ghayah? Apakah sebab Allah turunkan Quran, Allah hantar Nabi? Sebabnya litunzira, untuk kamu wahai Muhammad memberi peringatan. Peringatan kepada siapa? Qauma, kepada satu kaum, iaitu orang kafir Mekah ni. Yang mana apa sifat kaum ni? Ma unzira abauhum. Mana kaum ni ma unzira abauhum, ayah-ayah dia dulu, ayah-ayah mereka, ayah-ayah Abu Lahab, ayah-ayah Abu Talib, ayah kepada Uqbah bin Amir, ayah orang kafir Quraisy ni, ma unzira, tidak didatangi mana-mana peringatan. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku hantar kamu, aku utuskan kamu, aku bawa Quran kepada kamu untuk kamu ajarkan kepada orang Mekah. Apa sebabnya? Apa objektifnya? Supaya kamu boleh beri peringatan kepada kaum kafir Mekah ni, yang mana ayah-ayah mereka, datuk nenek mereka dulu lama dah tidak diberikan peringatan. Oleh kerana datuk nenek mereka lama dah tidak diberi peringatan, fahum ghafilun, maka mereka sudah jadi orang lalai. Jadi mereka ni lalai dah. Tahap mana lalai? Tahap tak kenal Tuhan. Patut dia sembah Allah, dia pergi sembah berhala. Tu tahap lalai dia. Jadi berdasarkan ayat ini kita dapat ambil satu kesimpulan. Orang ni kalau lama tak dengar peringatan, dia akan jadi lalai. Sebab itulah sekolah kita ni sayang ke anak-anak. Setiap minggu kita buat program baca Yasin dan tazkirah supaya anak-anak pelajar tidak lalai. Jadi kita buat program kan, tiap-tiap minggu buat program sebab kita faham surah Yasin ni
Allah Ta'ala hantar Nabi, Allah Ta'ala hantar Quran supaya Nabi bagi tahu tentang Al-Quran, tentang ajaran Quran. Kenapa? Kalau tak bagi tahu, kalau lama tak dengar tazkirah, fahum ghafilun. Mereka akan jadi lalai. Jadi saya tak nak anak-anak saya yang saya sayangi. Semua-semua ni lah. Dan benda ni saya pun cakap kat anak saya. Anak saya kat rumah. Saya panggil malam-malam. Saya kata, lama dah tak dengar tazkirah kan? Lama dah. Okey, lama tak dengar tazkirah. Duduk kejap. Sebab baba tak mahu anak-anak baba jadi lalai. Okey, dengar sikit ayat Quran. Saya baca satu ayat, dua ayat. Supaya kita tak lalai. Moga-moga program kita buat setiap malam. Jumaat ini saya ucap tahniah lah sebab hari ini penuh kehadiran 250 kehadiran. Alhamdulillah. 250 ni lebih lah kehadiran. Jadi kenapa? Kerana kita tak nak lalai. Okey, angkat tangan semua yang ada dalam ni, doakan kepada Allah, ya Allah ya Tuhan kami, jangan jadikan kami ni orang lalai dengan sebab kami dengar ayat-ayat-Mu ya Allah. Angkat tangan sebagai tanda kita doa pada Allah Taala. Amin amin ya rabbal alamin. Okey, angkat tangan maknanya kita amin lah tu. Ya Allah ya Tuhanku, malam ni aku dengar peringatan daripada-Mu, jangan kamu lalaikan aku sebagaimana lalainya kaum kafir Quraisy sebab lama tak dengar peringatan. Hari ni aku dengar peringatan walaupun hanya 6 ayat. Insya-Allah minggu depan kita sambung lagi ayat seterusnya. Wallahu a'lam, sekadar itu sahajalah. Saya serah kepada pengetua untuk cakap sepatah dua kata. Tafadhal, silakan pengetua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Rifki dapat memimpin bacaan Yasin dan doa pada malam ini. Saya ucapkan tahniah kepada semua guru dan juga pelajar yang dapat join pada malam ini. Alhamdulillah, insya-Allah kita dapat teruskan program ini untuk minggu hadapan ya. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada semua yang dapat hadir pada malam ini. Sekian, terima kasih. Alhamdulillah, sekadar itu sahajalah. Dan saya harapkan kepada pelajar-pelajar, terutama pelajar tingkatan 5 yang ada 2 dos ni, yang dah ada 2 dos, sila hadir ke masjid, insya-Allah. Bila dah dapat pergi masjid, sila hadir ke masjid. Habis je program Yasin kita pergi ke masjid untuk kita ambil pahala sembahyang Isyak berjemaah yang Nabi janjikan. Sembahyang Isyak berjemaah pahalanya seperti sembahyang separuh malam, dan sembahyang subuh berjemaah pahalanya seperti sembahyang sepenuh malam. Awak nak sembahyang sepenuh malam, awak tak mampu, pergi subuh secara berjemaah. Awak nak sembahyang separuh malam, awak tak mampu, pergi Isyak secara berjemaah. Okey, sekarang dah masuk solat Isyak. Moga-moga Allah Ta'ala berkati majlis kita pada malam ini. Terima kasih kepada semua yang telah hadir. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Ta'ala jadikan kita sebagai orang yang tidak lalai hasil daripada kita mendengar 6 ayat daripada ayat surah Yasin pada malam ini. InsyaAllah kita sambung lagi 6 ayat pada minggu depan. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Terima kasih Ustaz. Sama-sama.